Kelantan dan Malaysia secara amnya. Hadirin yang dihormati, Malaysian Craft Council atau MCC adalah satu pertubuhan neutral atau berkecuali yang berperanan menjadi suara kolektif mewakili golongan artisan di Malaysia. Kami ingin merakamkan setinggi penghargaan di atas sokongan anda semua kerana dengan kehadiran serta penglibatan pelbagai pihak, maka acara Kelantan Exchange 2021 dapat direalisasikan walaupun kita masih bergelumang dengan kemelut COVID-19. Ia turut membuktikan bahawa kraf kita berpotensi untuk ke tahap yang lebih tinggi dan usaha pejuang-pejuang industri perlu dihargai agar legasi ini terus diwarisi, insya-Allah. Kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Laksamana Kelantan dan Yang Amat Mulia Tengku Puan Laksamana Kelantan, kami amat berbesar hati dan menyanjung tinggi kesudian Yang Berhormat Mulia mencemar duli, menyempurnakan majlis ini dengan amanat yang penuh bermakna. Pastinya selama 3 hari ini bermula 11 November hingga 13 November, kehadiran Yang Berhormat Mulia akan menyerikan lagi acara yang bakal berlangsung. Terima kasih yang tidak terhingga. Kelantan Exchange digarap sebagai sebuah jentera untuk menggali dan menyelami khazanah budaya kita yang syarat dengan bukti kehebatan canggih tamadun gemilang, namun semakin dilupakan. Bertemakan langkah suka, kita bergerak membawa semangat pemerintahan agung yang pernah wujud di Nusantara suatu ketika dahulu. Langka di dalam bahasa Sanskrit bermaksud bumi yang harmoni, mewah dan berwarna-warni, manakala suka pula menggambarkan kebahagiaan yang sempurna. Ia seolah-olah satu refleksi kepada apa yang kita nikmati kini. Bumi Malaysia yang sangat bertuah terus melangkah maju ke hadapan dengan semangat jitu walau apa jua cabaran yang mendatang. Berbekalkan semangat ini juga, kita berusaha menghidupkan kembali suasana tersebut agar semua yang dapat menyaksikan sendiri dan mengambil iktibar dari sejarah silam. Success leaves clues. Jadi kejayaan langkah suka perlu dilihat sebagai sumber rujukan, dijejaki dan diperhalusi sehingga mampu diterjemah kepada tindakan yang menjamin kemakmuran negara. Seni kraf dan budaya adalah jambatan kepada usaha yang membentuk identiti bangsa bertamadun tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, legasi langkah suka yang bermula dari segenting kera masih dapat disaksikan pada pelbagai motif seni kita yang wujud pada hari ini. Pengaruhnya sangat kuat, dimanifestasi melalui hasil ukiran, anyaman, seni bina, melentur besi dan pastinya kebudayaan. Pelbagai acara menarik telah kami susun melibatkan forum, demonstrasi seni, kraf, pameran dan jualan booth. Kami memfokuskan kepada 3 agenda utama iaitu bazar, bengkel dan demonstrasi. Kesemua program yang dijalankan sepanjang Kelantan Exchange adalah percuma kepada pengunjung kecuali teater makyung dan juga majlis malam serta persembahan musikal yang alhamdulillah telah terjual sepenuhnya. Dan event ini adalah majlis apresiasi. Terima kasih. Dan Kelantan Exchange ini adalah majlis apresiasi kepada artisan sebenarnya. Dan alhamdulillah kita berjaya mengumpulkan mereka semua. Bukanlah semua, mungkin dalam 10% mewakili Kota Baru dan keseluruhan daerah di Kelantan. Kraf kita sangat fleksibel dan memiliki potensi yang amat luas untuk diinovasi. Penyesuaian semula serta pemindahan ilmu atau penciptaan fusion melalui penggabungan antara budaya. Sebab itulah kami sangat teruja dengan acara Kelantan Exchange pada tahun ini kerana pengunjung dapat menikmati pelbagai aktiviti menyeronokkan dan memahami potensi kepelbagaian fungsi kraf tempatan. Bukan itu sahaja, kita juga ada penglibatan dari pelbagai organisasi, antaranya Yayasan Jepun yang akan berkongsi ilmu tentang budaya dan kraf mereka. InsyaAllah pendekatan ini mampu meningkatkan tahap pemikiran serta membuka minda kita kepada idea-idea baru tanpa mengorbankan keaslian kraf Malaysia. Kita juga akan ada forum serta diskusi ilmiah membincangkan topik-topik seperti seni melalui perspektif Islam dan juga cultural runway yang membawakan kesenian dalam tekstil dan busana Melayu. Gelang paduka hiasi kaki, lilitan bersilang, bersantun berulang. Sri Lanka suka, bukti hakiki, denyutan gemilang, tamadun terbilang. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Div-Div kehormat, Yang Berhormat Mulia dan juga tetamu VIP yang lain
di atas kehadiran anda pada hari ini. Semoga segala usaha kita ini mendapat barakah dan membuahkan hasil, bukan untuk sehari dua, tetapi berterusan sehingga generasi seterusnya. Penyambung legasi Langkah Suka, lambang kesempurnaan bumi gemilang dan bahagia. Jadi marilah kita berganding tangan bersama-sama memeriahkan Kelantan Exchange 2021 Illusion of Langkah Suka. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Ni Faiz atas ucapan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Nik Mahiran binti Nik Muhammad yang menjalankan fungsi Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan untuk menyembahkan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mira selaku pengacara majlis pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat mulia Tengku Abdul Halim Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ibrahim Tengku Laksmana Kelantan. Yang amat mulia Datuk Seri Diraja Sharifah Azwan binti Almarhum Tengku Said Putra Jamalul Lail Tengku Puan Laksmana Kelantan. Yang mulia Tuan Zainal Abidin bin Tuan Yusof, Yang di-Pertua Majlis Pembandaran Kota Baru, Yang Berusaha Encik Nik Faiz, Nik Amin, Presiden Malaysian Craft Council, Yang Berusaha Encik Rosnan, Pak Yong kita, Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Kelantan, panel-panel forum kita iaitu Pak Harun dan juga Prof. Farouk yang didatangkan khusus daripada Patani, Prince of Songkla. Selamat datang juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik dan juga saya nampak ramai juga pelajar-pelajar Universiti Malaysia Kelantan yang hadir bagi perasmian Kelantan Exchange pada hari ini. Yang berhormat mulia Tengku, berikutan kejayaan cemerlang Kelantan Exchange pada tahun lepas, hari ini kita boleh bangga dan mengucapkan syabas kepada presidennya iaitu Encik Nik Faiz kerana telah berjaya melaksanakannya sekali lagi pada skala yang lebih besar dan lebih meriah saya nampak. Dan dalam keadaan yang walaupun COVID, kita ada program Kelantan Exchange pada hari ini secara hybrid, di mana ada yang hadir dan diharapkan ia juga live sama ada di Facebook UMK ataupun di Facebook MACC. So insya-Allah kita panjangkan kepada semua untuk melihat bagaimana kita meraihkan kejayaan artisan-artisan kita dan di masa hadapan mereka mempunyai semangat yang lebih untuk menyumbang kepada warisan dan budaya negeri Kelantan. Kita bekerjasama, kami di UMK mengucapkan ribuan terima kasih kepada MACC kerana sudi menjemput kami bekerjasama dengan MACC dalam menjayakan program pada tahun ini. Dan antara lain, kita juga mempunyai kerjasama erat dengan Tourism Malaysia, Yayasan Hasanah, UNESCO, Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur dan juga Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Kelantan serta the Grand Renai Hotel. This is a very special and privileged program, I could say, because it's being done in the hotel. Universiti Malaysia Kelantan berbesar hati dapat bekerjasama dengan MACC dalam menjayakan program ini. Dan hari ini bagi permulaan ataupun pembukaan program Kelantan Exchange ini, kita membawa program Rebana Kerecing iaitu sebuah scholar forum untuk memaparkan dan melihat keperluan kita mempunyai meningkatkan lagi budaya warisan kita yang hampir pupus yang dipanggil Rebana Kerecing The Dying Arts. Dan untuk pengetahuan yang berhormat mulia Tengku, kami di Universiti Malaysia Kelantan mempunyai fakulti iaitu Fakulti Teknologi Kreatif yang akan bersama-sama membawa warisan budaya kita ke peringkat yang lebih tinggi,
khususnya sehingga ke peringkat antarabangsa. Dan kerjasama erat kita laksanakan bersama dengan Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Negara, khususnya JKKM di Negeri Kelantan. Dan pada waktu yang sama, kita juga mendapat sokongan dalam bentuk grant daripada United States of America untuk kita bangunkan warisan kita yang hampir pupus ini. Kita mulakan dengan program Rebana Kerching dahulu dan insya-Allah kami juga dalam proses untuk meningkatkan warisan-warisan kita yang selama ini dilupai oleh generasi-generasi muda untuk kita jadikan Kelantan sebagai hub warisan budaya yang dikenali sehingga ke peringkat antarabangsa. So insya-Allah tahun ini kita dapat fund ataupun dana daripada Ambassador Conservation Fund daripada United States of Government. So tahun hadapan insya-Allah kita cuba untuk bangunkan apa yang kita panggil mambung. So proposal kami sudah angkat ke UNESCO untuk kita melihat mambung kita yang berada di Kuala Kerai yang full with abundance of clay yang sepatutnya sama levelnya dengan Sayong di Perak. InsyaAllah dengan sokongan daripada semua, kita akan dapat bangunkan dan tingkatkan lagi warisan budaya di di Kelantan khususnya dan di Universiti Malaysia Kelantan namanya. Jadi hari ini juga kami bekerjasama dengan MACC dalam bentuk memberi sumbangan kepakaran dalam forum seperti hari ini. Juga pelajar-pelajar kita membantu sambil belajarlah kita kata 3 hari ini 11, 12, 13 saya berbesar hati menawarkan pelajar-pelajar kami untuk bersama-sama membantu menjayakan program ini. Kita kata jongkaka lah. Nak cari jongkaka kalau di kalangan belia-belia tak lain tak bukan kita ada ramai dekat UMK dan mereka juga merupakan pelajar-pelajar yang ingin belajar sambil mengambil pengalaman daripada pakar-pakar kita di sini. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya, yang berhormat Tengku. Saya berbesar hati sekali lagi kerana dijemput untuk sama-sama dalam meraihkan ataupun menjayakan program Kelantan Exchange ini. InsyaAllah tahun hadapan, the more budgets will be given to MACC under UMK. Sekarang ni kami bekerjasama untuk program hari ini sahaja. Tapi pagi tadi, Alhamdulillah saya nampak so happy pembukaannya dengan senam seni di Dewan Keusahawanan City Campus di Pengkalan Cepa. Dan ambience-nya pun nampak macam warisan yang agak dengan dewan tersebut nanti insya-Allah Yang Berhormat Mulia Tengku boleh hadir bersama menikmati dewan kami di Pengkalan Cepa yang penuh dengan ciri-ciri warisan dan budaya. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya ucapkan tahniah kepada Cik Ni Faiz dan tim-tim MACC kerana berjaya pada hari ini. Dan seterusnya saya rasa if it is being continuously done, kita akan diterima sehingga ke peringkat antarabangsa. Hari ini di Kelantan, mungkin tahun depan di luar Kelantan dan tahun-tahun ke hadapan, who knows, we may do it in Paris or maybe in other state of the world. So with that, congratulations, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Nimah Hairan atas ucapan sebentar tadi mewakili Universiti Malaysia Kelantan. Ampun Tengku, Patik mohon perkenan untuk meneruskan acara pada petang ini. Agenda majlis kita pada petang ini akan diteruskan lagi dengan gimmick perasmian Kelantan Exchange 2021. Dimohon Yang Amat Mulia Tengku untuk menepuk 3 kali rebana kercing sebagai tanda gimmick perasmian.
Jom Kakak mari ke Kelantan. exchange. Dibawa ke oleh Malaysia Craft Council. Junjung kasih yang berhormat Mulia Tengku di atas penyempurnaan gimmick perasmian Kelantan Exchange 2021 sebentar tadi. Ampun Tengku, majlis pada petang ini diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berusaha Encik Nik Faiz bin Amin, Presiden Malaysian Craft Council, bagi mengadap dan memohon perkenan Yang Berhormat Mulia Tengku Abdul Halim Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ibrahim Tengku Laksmana Kelantan untuk penyampaian kurniaan cenderahati kenang-kenangan. Junjung kasih kepada Yang Berhormat Mulia Tengku di atas penyempurnaan upacara kurniaan cenderahati sebentar tadi. Ampun Tengku, patut mohon perkenan untuk meneruskan agenda program pada petang ini. Program pada petang ini akan kita teruskan lagi dengan Scholars Talk with UMK The Lost of Rebana Kerching. Scholar Talks with UMK pada petang ini akan kita mulakan dengan tayangan montaj dan persembahan Rebana Kerching gabungan Kumpulan Rebana Kerching, Kampung Laut, Akar Seni Malaysia dan Universiti Malaysia Kelantan. Dipersilakan. Budak kawan ni. Ni pakaian ni. Pakaian ni kata dada. Ni perempuan tak? Ni perempuan ni. Budak yang kira PC ni dah habis dah ni habis dah. Ini apa? Di PC. Mana Syafiqah lah budak ni. Kalau dia kita buat habis dah. 25 lagu buat sudah rakyat. Itu lagu lengkap lah. Lagu lengkap. Yang lebih dasar masa Pak Dawa Kuasu dulu tu guru dulu 50 lagu dia kata mana kecil. Asal tapi lagu dia pendek-pendek aja.
almarhum Tuanku Said Putra Jamalullah, Tengku Puan Laksmana Kelantan. Yang bahagia, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkah-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Alhamdulillah, 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 dengan segala rahmat dan kesempatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu dalam dewan yang indah ini, dalam majlis yang penuh bermakna, bersempena dengan Kelantan Exchange 2021 yang bertemakan The Illusion of Langkah Suka. The Illusion of Langkah Suka. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata patik sembah pembuka bicara. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tak terperi bertemu tuan yang baik budi. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang kepada semua. Yang berhormat mulia, yang amat mulia, Profesor, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya memperkenalkan panel-panel yang cukup berwibawa pada hari ini bersama kita. Pertama sekali, Encik Rosnan Rahman selaku pengarah JKKN Negeri Kelantan yang cukup sinonim dengan gelaran Pak Yong Negara ataupun dikenali dengan juga nama Pak Nan, ya, Pak Nan. Profesor Dr. Farouk Zakaria, Profesor Prince of Songkla University Thailand, dan juga merupakan mantan pengarah Pusat Pengajian Bahasa dan Pengajian Insaniah, Prof. Pembangunan Insaniah. Tetapi sekarang telah dikenali sebagai Fakulti Pengajian Bahasa dan Insaniah di Universiti Malaysia Kelantan. Dan yang tidak lain, tidak bukan, Encik Harun Zakaria atau lebih dikenali dengan nama Pak Suharun, nama yang cukup familiar di kalangan peminat seni rebana kercing, dan juga merupakan satu-satunya di dunia buat masa ini, ya, tokoh rebana kercing. Okey, kercing. Jadi dalam bahasa Melayunya secara langsung bermaksud kehilangan rebana kercing. Jadi adakah benar yang rebana kercing ini telah pupus atau hilang? Jadi Encik Nan, bolehkah saya bertanya kepada tuan terlebih dahulu berkenaan perkara ini? Apakah sudut pandangan peribadi dan juga profesional
Tuan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator Dr. Wan Nazrul, yang berhormat mulia Tengku Laksmana, Yang Amat Mulia Tengku Puan Laksmana, barisan VVIP dan semua hadirin yang saya hormati sekalian. Kalau kita bercakap secara, orang kata apa, secara amnya, Kelantan ini banyak seni budayanya yang orang kata apa, yang makin dilupakan, tetapi ada yang sangat popular di seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Dia ada tak balance di situ, ya. Kalau di K Barat, sampai ke luar negeri pun ada di K Barat. Ya, kalau kita tengok dalam YouTube, ada satu universiti di luar negara mempersembahkan di K Barat. Tapi ada kesenian-kesenian lain yang di Kelantan ini yang sangat unik dan nilai tinggi, mempunyai nilai yang tinggi, hampir dilupakan atas faktor-faktor tertentu. Ya, bila kita bercakap tentang the loss of the rebana kecing, hilangnya rebana kecing. Hilangnya rebana kecing, faktor utama yang saya nampak, because saya terlibat dalam seni persembahan teater tradisional Mak Yong atas minat, passion saya terhadap seni tersebut. Jadi saya mengabadikan diri saya dalam kesenian Mak Yong itu hampir 25 tahun. Ya, sekarang saya umur hampir dekat 50 lah. 49 tahun dan tahun depan masuk 50. Jadi separuh boleh dikatakan hidup saya tu memang passion saya terhadap seni tersebut. Jadi kenapa rebana kecing ini kita kata kurang popular, kurang diserlahkan? Atau faktornya kerana seni ini hilangnya pewaris ataupun pelapis. Begitu juga berlaku kepada kesenian-kesenian lain. Ini kita ambil subjeknya adalah rebana kecing, tapi kesenian lain pun sama aja. Kita hilang dalangnya, kita hilang pemain Mak Yong pewaris yang mudanya. Betul. Kita hilang rebana mangkuk, kita hilang menora, itunya. Tapi bila kita bercakap dalam konteks rebana kecing, kesenian ini hanya ada satu sahaja di Negeri kampung Kelantan. Kampung Laut, Kampung Laut. Negeri Kelantan. Tokohnya Pak Harun, Pak Harun. dan ada seorang lagi Abeli, itu muda sikit pada Pak Harun. Dan mereka ini bila nak melahirkan pelapis adalah satu kekangan yang selalu dikongsi dengan saya. Pak Su saya berkongsi dengan saya, budak-budak tak minat. Dia ada kekangan-kekangan, ada halangan lain, ada persaingan lain dengan media sosial, dengan peluang dan ruang dalam menyerlahkan seni tersebut dalam acara-acara tertentu. Selalunya bila bercakap tentang rebana kecing, selalunya di acara keramaian, berkhatan, majlis perkahwinan. Tetapi kalau tak ada permintaan, tak adalah persembahan tersebut. Ya, orang sekarang ni kalau majlis kahwin, lain dia punya pengisian. Begitu juga majlis berkatan, tak ada majlis dah, terus pergi ke klinik, terus berkatan, balik, tak ada. Jadi hilangnya nilai-nilai seni budaya itu disebabkan pengaruh persekitaran dan juga pengaruh orang kata apa, minat generasi muda terhadap seni tersebut. Betul, benar sekali ya. Prof Farouk, bagaimanakah situasi menurut pandangan Prof Farouk, situasi rebana kecing pada masa kini dan situasi rebana kecing sekarang ini? Ya, situasi. Assalamualaikum and very good afternoon. Sawadikap. Saya Farouk dari Thailand, tapi saya orang Kelantan. Ambo orang Kelantan, tapi ambo duduk Alik Nung. Kenapa, macam mana, what is the question just now? What is in reflection to The situation now. just the situation Okay. now? Kalau According kita to the lihat academic, yeah. sekarang ini rebana kercing ini memang macam kata Tuan Rosnan kata tadi, memang tidak popular langsung dah. Ya, kalau kita tengok dari segi
dari segi minat orang, mungkin orang tidak tahu pun Rebana Kercing ni. Orang tak tahu dah. Sebab apa orang tak tahu? Sebab jarang dipersembahkan. Ya. Jadi kerana itu, dia tu makin hari makin hilang, lupa gitu. Dan Rebana Kercing ni, saya duduk di Thailand saja tengok. Tak ada di Thailand. There's no Rebana Kercing in Thailand. Only in Kampung Laut. In Thailand tak ada Rebana Kercing. Ada marhaban, but they do not have this Rebana Kercing ensemble. Yeah. Now, kalau kita lihat Rebana Kercing sekarang, saya pernah presented a paper dekat USM tahun 2011 on Rebana Kercing, the model of community engagement. Saya tengok Rebana Kercing di Kampung Laut tu hidup kerana ada ketuanya yang passionate about Rebana Kercing, dan dia mengumpulkan orang-orang yang minat, dan dia turunkan ilmu ini kepada kanak-kanak sekolah rendah kapal laut dah. Jadi saya tengok this is a very good model of community engagement. Kenapa dengan adanya community engagement itu, hiduplah Rebana Kercing di situ. Sekatulah. Nah, yang Tuan Rosnan kata tadi tu, mungkin sebab sekarang ni perkahwinan pun tidak dibuat besar-besaran, dan orang tak minat juga nak panggil Rebana Kercing. Sebabnya orang lain ni minat kepada dikir barat lah, lebih kepada karaoke, lebih kepada modern music. Ya. Betul. Tapi situasi tu hidup segan mati tak maulah. Rebana Kercing ni hidup segan mati tak mau. Ada hidup kerana apa? Kerana ada pemiliknya, orang yang sangat suka kepada Rebana Kercing, itu Pak Harun. Hidup kerana Pak Harun dan the gang of Rebana Kercing dekat Kampung Laut tu. Kalau tidak mati dah. Mati senyap dah. Dah. Oleh kerana itu, kita kena hidup semula. Walaupun dia masih hidup, tapi hidup segan tak mahu, kita kena pergi hidup semula. Cara hidup tu ada cara dia lah. That is the situation now. Now, kalau kita lihat Rebana Kercing ni, dia seakan-akan Rodat di negeri Terengganu. Rodat pun menghadapi masalah yang sama. Rodat pun orang tak asing dah lah ni. Kalau kita pergi ke utara, ada Hadrah. So Hadrah ni pun kurang dah orang buat. Ini tak ada dah kok. Jadi inilah nasib warisan Melayu kita ni. Kita ni terlalu moden, kita lupa hak lepas. Jadi kita lebih banggakan kepada yang baru. Yang lama ni kita lupa. Saya belajar daripada orang Thailand. Saya duduk di Thailand 5 tahun. Saya belajar di Thailand, dia tidak lupa. Dia tidak lupa pucuk celagi. Dia tidak lupa. Dia tidak lupa bahagian warisan dia. Orang Melayu di Thailand tu, walaupun dia hidup dalam budaya Thai, dia masih mengekalkan budaya Melayu dia. Contohnya katalah, kalau cukup anak ni, mesti ada marhaban. Mesti ada marhaban kalau cukup anak. Kita sini cukup anak pun tak buat adalah ni kot. Kalau buat pun cara kecil-kecil lah. Tak, sana besar tu. Gitulah saya nak ayatnya. Kalau gajah tu beragak, gajah tu masih ada. Setiap tahun di bandar nama Yala tu, beragak gajah. Saya kata apa ya beragak gajah? Sebab gajah tu adalah pengangkutan yang utama raja zaman dulu. Siapa keluar ni dia mau ingat. Jadi sama juga dengan Rebana Kercing ni. Kalau anak muda tidak ada pengetahuan langsung, tidak tahu kewujudannya, they do not know that Rebana Kercing exists in Kelantan. They do not know that this is part of their life before. Dia tak tahu cara hidup dia. Sebab itulah tak ada orang dia tak boleh nak mengharagi. Tidak salah dia juga. Sebab mak bapak dia pun tak tahu, tok nenek dia pun tak tahu. Jadi tak boleh nak salah ke dia. Sebab kita ni sering lupa akan warisan kita. And that is why the situation is very pressing now. It has got to be revived. It has got to be played again by the youngsters. If not, it will just die off like that. Ya, sama juga dengan Mak Oyong kita lah. Tapi Mak Oyong kita sebab ada orang kuat, KKN pun kuat. Betul. Jadi Mak Oyong tu masih hidup lagi sekarang dan telah dibawa ke international. Kalau pindah tak tahu dah lagu mana. Kalau Tuan Rosnan pindah tak tahu. Sebab Mak Oyong ni pun serupa jugalah nasib dia.
Mak Yung lagi teruk sebab orang Tino hok main. Orang Tino hok main lagi tak boleh kalau negeri kita ni lah. Kalau luar negeri boleh, ya. Tapi sama juga dengan rebana kercing ni. Dulu saya pernah tengok, saya pergi masa saya buat kajian tu, saya pergi ke Pak Harun. Pak Harun buat persembahan itu. Ada penari perempuan yang kurang daripada umur 12 tahun, Pak Harun dah. Jadi it was a very nice assemble sebab ada Tino Jate gitu kan. Jadi malangnya lepas 12 dia tak boleh main dah lah sebab dah akhir balik dah. Jadi this is the beauty of rebana kercing, whereby rebana kercing is something Sufism berkenaan dengan agama, tetapi dia tak kira orang Tino ke orang Jate, you still belong to the religion. Tu saya rasa this is the situation now. Pupus, hampir pupus, tak pupus lagi, nak mati dah. Tapi tidak mati kerana ada tuai dia, kerana ada hak jaga dia. Kalau hak jaga tak ada, tak tahulah belah mana, tidak tahulah jadi lagu mana. Itu saja. Alright. Terima kasih. Okey. Saya cukup tertarik apa yang Tuan Rosnan maklum tadi. Sama seperti persembahan ataupun seni di Barat, yang mana mungkin makin lama makin dilupakan. Tapi orang luar tu mengambil berat tentang budaya dan seni yang kita ada. Seperti mana yang Prof. Nik Mahiran maklum tadi pun, kita terima grant yang besar daripada US Embassy untuk menaik balik, untuk mempertabatkan balik rebana kercing di Kampung Laut Kelantan. Jadi kenapa Prof? Orang luar boleh appreciate, boleh nampak, tapi kita sendiri ni yang ada harta tradisi kita ni susah untuk kita hargai. Silakan. Kita just nak jawab yang you kata lah. Orang di luar menghargai, orang di dalam tak menghargai. Itu adat dunia dah. Dapur kita sendiri makan tak sedap, pergi makan kedai lagi sedap. Kalau rumah orang sedap, pasal dia dah. That is the behavior of people, behavior of mankind, lagu tu. Now, why Barat can go up to America, they go to Austria, they play in their own way, cara dia dah become very international. Kenapa Barat jadi macam tu? Kerana rhythm dia, dia punya lyrics, dia punya it's very authentic. The authenticity of arts tu ada. Jadi dia menghargainya, identity tu. Dan dibawa oleh orang yang ada di sini. Volunteers yang pernah kerja di sini, sama juga macam Mak Ayong, Rosnan, Tuan Rosnan, dia dibawa ke Indonesia oleh orang yang pernah duduk di Kelantan, di Patani. Sebab itu di Indonesia ada Mak Ayong. Jangan kita tak tahu. Di Indonesia Tanjung Pinang ada Mak Ayong. Tapi dia kata Mak Ayong lah, tapi kita tengok tu bukan Mak Ayong. Tetapi demo kata Mak Ayong ada di Indonesia. Kita pernah tengok di Bangkok. Kita pergi di Bangkok, main Mak Ayong di Bangkok, kita nampak. Sama juga dengan rebana kercing ni. Kalau orang putih marilah. Orang putih ni the westerners lah. Kita panggil orang putih. Kita pun putih juga. Jadi when this westerner comes, they will appreciate. Because orang they are very cultured. Ni satu lagi. Budaya dia, orangnya very cultured people. Very cultured people. Dia appreciate culture. Orang kita ni very cultured juga, tapi tidak appreciate. Kerana we appreciate modern equipments and all that. Jadi bila dia mai, kalau dia tengok, dia akan bawa balik. Ni dia tak jumpa lagi. Kalau dia jumpa, dia buat kelik lah. Dia buat kelik, dia buat dalam bentuk rap, kau dalam bentuk gapo. Hak dia sesuai dengan the satisfaction dia, sesuai dengan wants and needs dia. Therefore, I think saya fikirlah. Saya fikir benda ni boleh ke tengah. Mungkin perlu a little bit of let's say perubahan sedikit, kan, supaya lebih appealing to the audiences. Jadi hak Pak Harun buat ni molek dah. Boleh dipermolekkan lagi lah. Cumanya yang Pak Harun ada ni authentic, the real authentic. Cuba kita tengok di Barat tu. Ala ewa bule terajut. Kita nyanyi lagu tu tak? Buat dia ewa bule terajut iko. Dia ubah, tapi tetap wa bule lagu-lagu mana pun. So mungkin
kita ni kena ada strategi. Betul. Gitulah. Betul. Mohon pandangan Tuan Rosnan sedikit. Okey. Apa? Kalau bercakap dengan hal tu, kenapa orang luar lebih appreciate? Betul. Sebenarnya bila saya bercakap ni adalah sistem. Sistem. Ya, this a bit controversy sikit lah ya. Tapi kita bercakap dalam ruang ini, education system kita tidak memberatkan kepada nilai-nilai apresiasi seni kepada diri sendiri, masyarakat. The young generation itself from dia punya dari sekolah rendah perlu ada pembelajaran tentang nilai-nilai budaya seni itu sendiri. Betul. Bukannya nak suruh bila dah besar jadi penari, tak. Bila dah besar nak jadi pemuzik, tak. Tapi untuk dia kenal jati diri dia. So, macam di Indonesia, dia dah ada dah silibus pembelajaran, mau tak mau kena belajar. Kena masuk kelas. Kena masuk kelas, tari dia, musiknya, angklung dan sebagainya. Mungkin jadi kurikulum dia. Tetapi wajib pergi hadir. Betul. Sebab dia nak tanamkan semangat jati diri bangsa Indonesia. Ya, betul. Kalau kita sendiri mempunyai belajar di sekolah, dia tahu dah, oh ini wakil, ini dikir barat, ini wayak kulit, ini menora, ini Mak Yong. Motif-motif ataupun bentuk-bentuk simbol tersebut dah dia tengok dalam buku. Betul. Ni ada yang setengahnya dia tak boleh nak beza wayang kulit punya patung wayang kulit dengan patung wayang kulit Jawa. Sampaikan ada satu iklan buat batuk buat di Malaysia guna patung wayang kulit Jawa, kisah seorang anak yang duka nestapa kerana ibunya batuk. Tapi wayang kulit tu Jawa. Itu menunjukkan kita very Ignorance ya. ignorance, Very ignorance, ya. tak detail. Ada cerita lama lah, iklan promote Malaysia. Betul. Ada satu company dapat, dia nampak bentuknya seperti tarian Mak Yong, tapi dia tersalah ambil tarian itu adalah tari Bali. Jadi isu. Betul. Kenapa jadi macam tu? Sebab mereka tak boleh nak membezakan motif, bentuk. Termasuklah kita punya baju batik. Betul. Baju batik kita berapa ramai yang pakai baju batik Jawa. Di pejabat-pejabat kerajaan juga. Sebab padahal kita nak support batik Malaysia. Tapi bila kita tanya kenapa pakai baju batik Jawa? Batik, apa bezanya batik Jawa dengan batik Malaysia? Sampai macam tu sekali. Tak salah mereka. It's about system. Betul. Itu But saja. is it a contemporary thing? Apabila semakin moden, budaya pun become more contemporary. Seperti juga istilah Mak Yong. Kalau dulu Mak Yong diperankan oleh perempuan, tapi sekarang kita ada Pak Yong, merupakan yang saya dengar pun sedikit kontroversi Dia gini, juga. Macam mana tu? Mak Yong very kontroversi juga. Ya. Dia ada kekangan. Ya. Wujudnya Pak Yong lelaki, dulu dah ada Pak Yong lelaki. Sapalon ni di Besut ada lagi. Saya pergi buat research di Yala, ada Pak Yong lelaki. Cuma kita kenal Mak Yong masa zaman Kati Jawang. Kita diserlahkan dengan Mak Yong masa itu Pak Yongnya Kati Jawang, the prima donna, seniman negara. Jadi baru orang kenal Mak Yong sebab Mak jatuh comel. Okey. Jadi pada masa tersebut ada Pak Yong lelaki tapi tak di-highlightkan. Betul. Dia ada faktor-faktornya kekangan yang mengapa wujud Pak Yong lelaki dan Pak Yong perempuan. So, tapi bentuknya masih sama dulu. Okey, bila Mak Yong tidak dibenarkan dipersembahkan di Kelantan, atau faktor enactment hiburan Kelantan, tetapi selepas 30 tahun kerajaan negeri dah terbuka. Betul. Benarkan kita bawa Mak Yong kembali semula ke Kelantan pada tahun 2020 dengan mematuhi syarat yang telah ditetapkan. Ya, betul. Mau tak mau kita kena follow. Jadi wujudlah pelakon Mak Yongnya semua lelaki, but Mak Yong yang versi original tetap hidup. Because kami di kumpulan JKKN Kelantan, kami
ada payung perempuan dan ada payung lelaki. Dan every day, once seminggu 2 kali atau 3 kali mereka hadir kelas. Dan kita buat dah persembahan mak-yong luar daripada Kelantan. Tak patut syariah lah. Sebab kita nak kena bawa yang bentuk asal kepada publik. Sebab diangkat oleh UNESCO adalah mak-yong yang asal. Mau tak mau kita kena bawa juga yang bentuk asal di luar pada Kelantan. Betul. Kita dah bawa jelajah. Sebenarnya Mak Yong dah berdiri teguh pun. Cuma ada sedikit kekangan yang menyebabkan kita have to follow the enactment negeri Kelantan. Tetapi Mak Yong dah ada macam-macam version. Because satu dia nak jual untuk produk. Satu dia untuk pembelajaran kepada pelajar. Satu juga untuk documentation. So dia ada 3 jenis. Kalau produk yang dia nak jual extravaganza di Istana Budaya, tiketnya harusnya sebab kita nak tarik minat orang yang first time nak datang tengok. Betul. Jadi kita jual tiket. Jadi ada orang yang mari first time nak tengok Mak Yong, kalau kita bawa yang versi asal setengah jam dah tidur. Ini cerita betul. Harus ada pembaharuan. Harus ada pembaharuan. Itu kita berbalik kepada Rebana Kecing. Edaran arus Rebana masa. Kecing, kita kena ada satu orang kata apa, dari teknik koreografinya. Anak Pak Harun adalah pewaris, Hazlami Harun. Itu adalah pewaris Pak Harun yang dia belajar koreografi. Dan dia tengok balik Rebana Kecing itu, ragamnya, pola lantainya harus beri penambahbaikan sedikit. Ya, tetapi nilai-nilai dan juga strukturnya tetap sama. Okey. Saya nak tanya sikit tentang apa ni dengan Pak Harun ni. Kita kembali kepada Rebana Kecing. Pak Harun, boleh cerita sikit tak tentang sejarah dan juga latar belakang Rebana Kecing yang asli, asal sekali ni. Sila Pak Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesemua yang saya hormati. Secara ringkasnya lah, Rebana Kecing berada di Kampung Laut lebih daripada 150 tahun yang lepas. Yang mana masa tu ada kesinambungannya. Rebana Kecing di Kampung Laut ni kerana ada sebuah masjid Kampung Laut yang sekarang buat dari Kampung Laut, masjid lama yang kayu yang di Nelang Puri, sekarang dah balik ke Kampung Laut semula ada. Jadi di situlah Rebana Kecing asalnya, apa yang di dalam sejarah yang Pak Su tahulah, dibawa oleh pedagang-pedagang Arab Parsi. Kalau sekarang ni Iran lah, Arab Parsi itu Iran kan. Jadi Kampung Laut masa tu dah 100% Islam mereka. Ada masjid. Jadi pedagang ni di Kampung Laut tu strategik, kampung strategik, peniaga-peniaga persinggahan melalui jalan laut lah masa tu. Jadi di situlah pedagang tengok sepatutlah kita mengadakan untuk menarik minat anak-anak kecil kita, untuk menguatkan lagi agama di kawasan sekitar tu. Jadi di situlah mula-mulanya Rebana Kecing bermula di Kampung Laut. Asalnya daripada pedagang Parsi. Tapi kalau nak kira motif yang ada di pakaian tu, ada motif daripada China, betul tak, Prof? Macam mana tu Pak Suharun? Saya pun tak tahu juga, tapi saya pernah bertemu bual dengan Pak Harun. Bila kita tengok dia punya lepel kat depan ni, what do you call that? Pelapik dada. Pelapik pemekuk tu. Saya perhati, even just now I was watching and I was observing. Hak tengah pakai ni macam naga. Tidak macam naga-naga. Memang naga. Memang naga. Patut hak alik ni rama. Jadi hamba kata hak betul lah, hak hamba dengar selama ni katanya Pak Harun kata daga rama. Nah, kalau kita tengok dari segi Islam, this binatang punya motif. Kan? Betul. Binatang punya motif ni normally they do not use it. Ya, tak boleh pakai walaupun kain batik Jawa tu banyak burung. Orang tak pakai di Kelantan, di mana-mana sekalipun. Kecuali orang Indonesia dia pakai juga. Alright. Jadi hak tu betul dah tak Pak Harun dah? Betul. Jadi guano yang jadi lagu tu. Sebab kalau di Kampung Laut tu kan, sebab pedagang-pedagang daripada banyak negara, daripada Arab Parsi, daripada China, daripada Thailand, Kepulauan Indonesia, tempat persinggahan. Di sinilah kesan-kesan
sejarah tu ada di kapal laut. Jadi pemukul dada yang yang dipakai oleh penari-penari tadi adalah 150 tahun lampau yang dulu lagi dia. Jadi pemukul dada itu dibuat oleh ibu bapa penari itu sendiri dengan ideanya sendiri. Sebab apa yang saya difahamkan, naga ni ada kekuatan. Kekuatan. Simbol kekuatan. Sebab kata di negeri China pun di masjid ada gambar naga. Di situ lah kata apa yang kami difahamkan. Gitu bro. Itulah uniquenessnya Rebana Kerching ni. You tengok there is like assimilation of different culture, Melayu, Arab, Parsi dan Cina. Why? Because of the pedagang. Because of pedagang yang datang ke situ. Nah, bagi saya melihatnya sebagai satu, when you talk about, ini minta maaf lah deh, ambo nak cerita bila kita kata binatang ni, orang istilah dia tak binatang ni ada. Tapi kita kena accept the fact that orang dulu they are wiser than us. Binatang pun Tuhan buat juga. Jadi binatang ni, naga ni, kalau kita tengok naga ni, aku tak pernah tengok naga ni pun lagu mana bayangnya. Jadi it's not a real binatang actually. I mean lagu tu lah dah. Kalau gambar tu kita tengok lah. But these are symbols of fauna ataupun binatang yang digunakan It's a dari God segi creation, yeah. to Symbols. support religion, to attract people to learn more about religion. Kan? Bukan sekadar kata, oh this is not. You get assimilated. That's why in Java, penggunaan patung wayang kulit itu adalah untuk dakwah. Jadi perhaps my theory is perhaps right or might not be correct, might be incorrect. Even animals are considered as considered as one of the aspects of religion. Yeah. Alright. Very interesting. Pak Suharun, kena tanya Pak Suharun sikit lagi deh. So, Rebana Kerching ni memang adakah dalam keluarga Pak Suharun ataupun tiba-tiba saja Pak Suharun passionate ataupun minat dalam Rebana Kerching ataupun sejak daripada turun-temurun? Ya sebenarnya saya daripada keluarga. Bapa saya sendiri adalah Tok Guru Rebana Kerching juga. Sebab dia meninggal tahun 1990, berumur 113 tahun. Jadi masa saya menari, saya sekarang 76 tahun dah. 76. Nari umur 10 tahun. Bermakna 66 tahun dah menari. Dah menekan hingga kali ini. Jadi apa yang saya difahamkan, maknanya bapa saya tu dia ada 23 orang guru saya sendirinya bernama Cik Mak Amin bin Taib. Cik Mak Amin, ya. Digelarkan Pak Amin juara DK gelar dulu. Pak saya Wak Ahmad dia panggil. Ahmad bin Yusuf Pak saudara saya tu. Jadi situlah mula-mula hinggalah saya ni adalah generasi yang ke-6 daripada dulu. Daripada 100 tahun lebih tu generasi yang ke-6 naik. Jadi mungkinlah saudara Hazlami ni akan jadi generasi yang ke-7. Pak Suharun yakin ke? Bukan yang ke-7 dia tu. Sebab tahun 1973 saya ambil alih Persatuan Rebana Kerching daripada guru. Saya sendiri dah mengajar 5-6 generasi dah. Oh, I see. Okay. Hazlami nanti generasi yang kelima lepas pada saya dah. Oh, I see. Jadi insya-Allah lah apa yang sekarang ni Hazlami anak saya tu insya-Allah boleh menyambung warisan. Okey. Insya-Allah. Alright. Saya sebenarnya nak dengar lebih lagi tentang nilai estetika dalam Rebana Kerching. Boleh tak? Silakan Tuan Rosnan. Nilai estetika tadi tu. Seperti yang kita tengok ya, bila berlaku proses asimilasi dalam budaya ini, keindahan nilai estetika tu apabila budaya bersilang antara budaya Melayu, masyarakat Melayu dan juga Arab Parsi dan juga ada elemen-elemen persekitaran lain yang membawa kepada identiti Rebana Kerching itu sendiri. Ya, bila pemekup dadanya, tarinya, gerakannya itu yang menjadikan ia ada kelainan daripada seni budaya lain-lain. Itu dan ditarikan oleh lelaki.
Kenapa lelaki? Mesti ada sebabnya. Ada faktor-faktor tertentu yang tidak membolehkan wanita untuk membuat persembahan pada masa itu. Ya, itu diambil anak muda, budak-budak yang umur 10 tahun. Tetapi asimilasi dan proses ini berlaku adalah dia akan berubah. Betul. Dia berubah berdasarkan persekitaran. Betul. So dari segi geraknya pun semua ada pelambangan-pelambangan tertentu yang digarapkan pada masa itu. Dan itu adalah nilai estetika yang membentuk penampilan ataupun membentuk identity of Rebana Kerching. Termasuklah lagu-lagunya sendiri. Lagu-lagunya menggunakan muzik Arab dan bahasanya adalah bahasa kuno, bahasa lama. Kalau suruh Pak Su translate pun, Pak Su pun tak tahu apa dia sebut tu. Jadi JKKN juga telah pun membuat orang kata inisiatif mendokumentasikan 25 lagu. Lagu sebelum ni Pak Su kata ada 50 lagu, tapi 25 lagu kita dah dokumentkan dengan notasinya sendiri. Kalau yang tahu belajar muzik boleh main lagu ni. Tetapi untuk pelajar-pelajar universiti UMK, saya menyarankan bahawa kita ada pusat sumber di JKKN. Datanglah untuk kita tengok banyak produk-produk atau bahan keluaran yang boleh dijadikan rujukan. Dan termasuklah ini buku notasi Rebana Kerching yang kita produce pada 2019, tetapi terhenti because of pandemic pada 2020 dan baru siap Pak Su. Kita nak serah kepada Pak Su ni tak ada yang nak pergi. Sebab Pak Su pun tak sihat, kita pun tak naklah pergi jumpa Pak Su dalam keadaan pandemik kan. InsyaAllah lepas ni saya akan bagi kepada Pak Su juga. So kepada UMK pun kita akan sebagai bahan rujukan dan kajian kepada ni. Dan juga kita ada video, dokumentasi dan juga recording juga yang dibuat oleh JKKN untuk rujukan. Ya, sebab kita kalau kita nak produce, jual untuk cara komersial, tak akan ada orang nak beli. Betul. Kan? Jadi kita rujukan. Tapi langkah seterusnya apabila ni dah jadi popular seperti mana di Barat, insya-Allah kita akan buat jual kepada mereka yang berminat untuk membeli. So usaha-usaha tu dah ada. Betul. Tetapi tidak akan berjaya tanpa support from community dan juga masyarakat. Betul. Sebenarnya kalau untuk makluman Tuan Rosnan sendiri, di UMK kita memang ada subjek co-curriculum iaitu Rebana Kerching. Yang mana Pak Su sendiri yang jadi tenaga pengajarnya. Sejak dari tahun 2014 lagi kalau tak silap saya, sudah 7 tahun. Masa Prof Farouk jadi lagi, masa Prof Farouk masih ada di UMK lagi. Tapi dengan inisiatif daripada JJKN, saya rasa benda tu boleh lagi menghidupkan seni. Sebenarnya tahun lepas saya dah jumpa Pak Su. Pak Su, saya baru 2 bulan Februari 2020 Prof, saya ditugaskan sebagai pengarah JKKN dari Istana Budaya, bawa ke sini berkobar-kobar. Nah, sebab saya dah kenal Pak Su dengan Hazami, kita buatlah kumpulan Rebana Kerching di sekolah berdekatan Kampung Laut tu. Pak Su kata tak ada masalah, ada dah budak. Bulan Mac 2020, pandemik. Pelajar tidak dibenarkan untuk hadir ke sekolah ataupun sebarang aktiviti secara fizikal. Dan apabila kita ada fasa 1, fasa 2 sebagainya, tapi sekolah masih lagi tidak dibenarkan. Jadi itu terbantuk. Tapi insya-Allah selepas usaha ini insya-Allah kita akan bentukkan kumpulan Rebana Kerching di bawah program perantisan. Ya, sebelum ni JKKN ada, mungkin yang lain tidak tahu, kita ada program perantisan menora yang pernah kita buat, perantisan tari inai, perantisan makyung, kumpulan perantisan Rebana Mangkuk tahun lepas, tahun 2021 ni kita buat Rebana Mangkuk di Tanah Merah. InsyaAllah next year kalau keadaan mengizinkan, pandemik dah berakhir dan pelajar boleh buat kelas secara fizikal, kita akan buat perantisan kumpulan Rebana Kerching. InsyaAllah. Seperti yang Pak Su maklum tadi, daripada dulu kita ada 50 koleksi lagu, tapi lah ni hanya tinggal 25 sahaja.
Jadi 25 lagu tu memang sudah hilang ditelan zaman ke ataupun macam mana tu? Ada mampu diselamatkan ke lagu mana? Saya rasa dah tak ada dah. Memang dah tak ada Memang dah. dah tak ada. Sebab Maknanya kita terima lagu adalah dari mulut ke mulut saja daripada I see. dulu. Tidak dengan secara bertulis kan. Ya. Tapi kalau menurut Pak Su, berapa jumlah lagu yang ada pada asalnya? Lagu yang ada mengikut bapa saudara saya adalah 50 lagu. 50? 50, memang 50. Tugu Sazi pun cakap 50. 50 ya, 50 lagu Ha. tapi kita dah kehilangan 25 lagu. Cumanya nasib baik kita dah sempat. Itu pun muncul nasib baik dengan kawan-kawan. Tapi saya sekarang untuk makluman, setakat yang ada di belakang tadi saja dah. Juara-juara tu setakat yang ada 7-8 orang tu je. Itu pun umur 60 lebih belakang. Pemuzik. Oh, setakat ni ya. Itu pun umur 60 lebih belakang dah. 60 lebih. Oh, I see. Penari langsung tak ada hari ni. Langsung tak ada. Itu jadi saya sendiri pun memang terasa sangat. Saya ingat kalau umur saya masih ada, saya nak tengok juga sekolah UMK, Jabatan Kebudayaan Kesenian ke, hiduplah balik InsyaAllah, supaya tidak mati. InsyaAllah. Itu harapan saya. Cerita sikit lebih lagi Pak Su tentang inspirasi Pak Su atau aspirasi Pak Su terhadap terhadap Rebana Kecing. Rebana ke masa saya menari sendiri dululah. Daripada 90 hingga 2005 itu paling top. Sebab masa tu stesen-stesen TV swasta ke kerajaan pun ada Sangga budaya meniti zaman, bermacam-macam program. Tapi selepas pada tahun 2000 sangat satu program pun dah tak ada. Ya. Begitu juga jabatan-jabatan kerajaan lainnya panggil Rebana Kecing tu betul sembah. Kalau di Istana Kelantan, insya-Allah saya rasa banyak benar masa umur saya dulu. Yang berhormat Mulia Tengku Zalim dah Hamzah kahwin keluarga dia di Kongpu pun dia bawa Rebana Kecing pergi bermain ke mana. Itu saya masih ingat tu. Datuk Abdullah Ahmad Macang kahwin anak panggil. Tapi pada 2005 2006 saya rasa cukup slow sangat. Kita ada kalau hari kemerdekaan kekuasaan kan, Citra Warna, persembahan kesenian peringkat kebangsaan. Ya. Tapi JKKN bawa semua tu. Sekarang pernah pergi tiap-tiap tahun di Kuala persembahan di Dataran Merdeka. Lepas pada 2000 saya ingat memang tak ada langsung. Macam mana ini pula tak senang cakap lah. Itu. Mungkin silakan boleh jawab sikit. Okey, di JKKN kita sentiasa, sebab tu saya kenal Pak Harun ni lama dah. Sebab setiap kali program JKKN akan selitkan untuk aktiviti program-program kita yang untuk menampilkan kesenian-kesenian di Kelantan, termasuk Rebana Kecing, Tari Inai, Rebana Ubi. Jadi itu adalah satu platform kami di JKKN. Tetapi kita juga mengharapkan corporate, syarikat corporate ataupun jabatan-jabatan lain menyediakan platform ini untuk mereka serlahkan bakat mereka sebagai mereka menampilkan karya-karya mereka ini untuk diketengahkan kepada publik. Jadi platform itu yang semakin kurang. Jadi di JKKN kita dah ada dalam senarai lah kumpulan-kumpulan seni budaya yang kita highlightkan setiap program yang dianjurkan oleh kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Alhamdulillah. Prof Farouk, izinkan saya untuk bertanya lagi pada Prof Farouk. Boleh ke menurut pendapat Prof lah, Rebana Kecing ni dibawa ke pentas antarabangsa, pesada seni? Saya nak sahut cabaran tu boleh. Boleh, tetapi perlu diubahlah sikit. Perlu diubah sikit, perlu lebih menarik dan perlu lebih, orang kata, people must understand what you are doing, kan? If people do not understand, they do not have the interest towards the arts, ya. So kita kena bagi sedikit kefahaman kepada mereka. Boleh dibawa ke peringkat antarabangsa dengan mengubah beberapa aspek dalam persembahan itu. Just now you mentioned about aesthetical values, ya. Aesthetical values dalam seni ni banyak, tak kira apa seni pun banyak. Dari segi dia punya persembahan, gerak tari dia tu, dari segi ragam, dari segi nyanyiannya, suaranya, liriknya, muziknya dan sebagainya.
it has got a philosophy behind all the performances. Setiap pergerakan tu ada ni ya, Prof? Mesti ada. When I was in Thailand, I always ask them, why when you dance you always do it like this. Gitu kan? Dia nari Loy Krathong dia. Ya, betul. Dia kata, now, do you want evil to get into yourself? You do not want all the evil spirits get into your body. So that is the way of expressing kita menolak evil spirit out of us. Even when I go to Laos, when I visited Laos, saya tanya the Laotian performers, saya tanya dia, kenapa macam ni? Almost macam Mak Iyong pun ada, macam Menora pun ada, semua ada dalam tarian-tarian Southeast Asia ni. Dia kata, evil, go away you evil, so that I am peaceful lah, gitulah. So kita kena dalam seni ni juga ada, saya tengok tadi, kalau setengah orang tengok macam kita tabik, boleh tabik tak? Tapi bukan tabik dah. Nak tanya, bukan tabik dah. Dia makna gapo tu gitu tu. Mungkin juga makna tu terselit di sebalik itu, tolak benda hak tidak molek mari. Sama juga dengan Mak Oyong. Kalau kita kata Mak Oyong ni gini ni pakai kok ni gapo dia ni. Ada tu sebelah siapa tu? Mu kelih, mu suka, mu sayang kat aku di sebalik tangan aku hak bergerak ni. Silalah mari kat aku. Sila mai kelih kat aku ni, mari jiwa mu masuk dalam aku. Sebab tu kita tengok Mak Oyong tu lagu tu. Ambo tahu ni Kak Ajah royak. Ya. Sebab Ambo ni ngaji Mak Oyong dengan Kak Ajah. Ambo buat PhD pada Mak Oyong. Tapi Ambo ni tidak buatlah kaji Mak Oyong itu. Tapi Ambo duduk sekaki dengan Kak Ajah. Kak Ajah kata tu lah kita buat gini, kita pandai ke dia tu, kita tarik melambai, tarik mari. Kena kononnya lah, kita we don't believe in that. Tapi ada, setiap itu ada gerakan dia tu gini. Bukan tabik. Saya tengok ada orang pergi ngaji belajar apa, dia balik buat, dia tabik. Kata salah ni. Jadi yang bertegur, salah tabik, tidak tabik tu. Dia tidak tabik, dia gini. Nampak dah. Kalau tabik, gini tabik dah. Jadi dia gini tu gapo? 5 gapo dia? 5 rukun gapo? Ada rukun Islam lah. Dah. Because dia ni Sufism. Sama dengan kalau kita pergi Turki ke Istanbul, dia nari tu Istanbul, anywhere in Istanbul, people will dance the Sufism tu. Hak musing. That is how Rebana Kerching should be. Everybody in the world kenal Sufism dance tu. The same thing goes to Rebana Kerching. We have to make it popular. We have to brand it. And then we have to make people understand, okay, this is Sufism, this is the way of chanting to the Prophet, making your iman better, stronger, and things like that. Itu boleh bawa ke peringkat antarabangsa. Cuma law ni tegak tenak lah kalau kena dengar saat ni tu dah. Jadi nak kena periduk semula lah. Lagu mana nak periduk tu, slow-slow lah kita pakat buat sama-sama. JKKN plays an important role. UMK dah masuk dah ni. Sebab dapat daripada US lah, apa lagi ni. Jadi molek lah kau molek. And you bring it out. UMK punya research grant tu ada some allocation untuk bring out to the world. You bring it out to the world. Yes, go to the US, then they will appreciate. Sebab every single aspects that you can see on the stage just now, itu ada some nilai, some value, aesthetical values. Saya tak berhasil belakang tu ada lah juga rupanya. Jadi bila demo duk cerita, kita kata tak ada lah, tak pakai lah kau ni. Saya perhati saat ni ada lah. Lah tu kecantikan seni Kelantan tu. Ada makna dia juga lah tu gapo tu. Nak perih atas belakang kita, khabar sikit ni kau gano. Dah. Jadi there is all the good things about Rebana Kerching. Can go international. Now, all these CDs ni kan bagus. You have to give it to the visitors. And they will appreciate it. Alright, thank you very much. Okay. Begitu menarik sekali perbincangan kita. Mungkin saya boleh bukakan kepada audience kalau ada yang berminat nak tanya ke? Ada soalan daripada audience? Mungkin saya boleh buka satu soalan daripada audience sebelum kita akhiri wrap up.
Saya nak tambah lagi tentang simbol dalam persembahan. Silakan, kan? silakan. Macam Mak Yong juga pun ada yang seperti Prof cakap tadi kan, yang tarian menorah dia ada tolak. Mak Yong pun dia ada simbol Islamik. Ya. Dalam simbol dan Islamik dan juga macam mana kita mengenal diri kita. Itulah macam bentuknya seperti kita tengok tari menorah macam ni, penari dia. Menorah. Tapi bila tari Mak Yong dia tutup. Bila tutup, bila kita tengok balik dia seperti alif lam lam ha. Lam lam ha. Jadi dipercayai juga dulu Mak Yong adalah medium untuk kita berdakwah Penyebaran agama. dan juga mengenal diri kita. Kita ni jadikan oleh siapa? Ya. Sebab itulah bentuk-bentuk dalam tari mengadap rebab adalah dia reflect kepada kejadian alam, kejadian manusia. Seperti ada gerakan seperti ini. Macam mana kita proses bumi berputar dan kita pecah dan juga macam mana dia lirik. Dan lirik lagu itu juga dia cakap pasal sirih layah dijunjung, macam mana sawa mengorok lekare, gajah lambung belalai. This is all about flora and fauna. Yes. Tetapi saya percaya rebana kecing juga ataupun idea untuk melahirkan ragam atau melahirkan bentuk-bentuk tarinya itu ada berdasarkan apa yang dilihat di persekitaran alam. Di pelambangan-pelambangan itulah yang seperti Prof cakap tadi, perlu didokumentkan, perlu dijadikan sebagai bahan rujukan ataupun dijadikan beri secara penerangan sebelum persembahan. Kalau kita nak jual ke international, they need all the information untuk kita highlightkan di peringkat yang lebih tertinggi. InsyaAllah melalui grant daripada EFCP Ambassador Fund Cultural Preservation daripada US Embassy, kita akan cuba laksanakan perkara tersebut. Dan juga melalui Kelantan Exchange 2021 kita akan ada persembahan Mak Yong juga ya malam besok. Ya. Dan mungkin ada Cik Nik ada soalan? Saya mewakili Yang Berhormat Mulia untuk bertanya satu soalan ni. Okey, silakan. Tadi disebutkan berkenaan dengan bahasa yang dituturkan dalam nyanyian rebana kercing tu, dan dikatakan tak difahami ataupun mungkin ada sedikit bibit-bibit yang boleh difahami. So adakah macam kajian dibuat ke ataupun refer kepada orang Parsi ke orang Iran ke, ataupun memang selama berapa 90 tahun Pak Harun menjalankan Tak dengar. Kalau bahasa dia tu ada tak sebelum ni Pak Sugi jumpa orang Parsi ke, ditanya apa dia ni, makna dia ada tak? Ada seperti lagu yang kita tidak bawa tadilah selalu Rasulullah tu. Kita sejarah Nabi. Sejarah Nabi. Ibnilah Hashim. Mana Nabi ada? Konek Ibni Hashim. Ada yang lagu yang kita dah tahu sikit-sikit dah, tapi kebanyakan belum penuh lagi. Itu. Maknanya cerita-cerita tentang Nabi, tentang sejarah Nabi, sejarah Nabi. Tapi campuran bahasa ya, campuran bahasa yang ada setengah kita boleh faham, ada setengah kita tak mampu nak faham. Iya. Saya rasa Prof begini, sebab dulu even Mak Yong pun lagu mengadap rebab kita tak faham apa yang dia cerita. Adanya yang saya tak faham. Tetapi cikgu-cikgu saya pun kadang-kadang dia ikut, dia follow. Macam Pak Harun pun, sebab bila kita tiru lama-lama dia jadi satu bahasa yang ya situ timbul masalah. Slang dia jadi dah slang dia tak betul. Slang dia bukan macam Arab Parsi. Orang Melayu sebut jadi bunyi lain. Ya. Evolution. Because I am in the language area ya. Bila kita kata bahasa ni, kalau bahasa lama memang kita tak boleh nak faham. Jadi kita kena kaji bahasa tu patah ke patah. Kena kerak. Contohnya katalah Ibni Hashim. Kerak dulu situ. Lepas tu gapo pula dia kata. Kena bagi orang bahasa mari tengok. Ya. Jadi bila orang bahasa Arab ke, orang bahasa Parsi. Bahasa Parsi, bahasa Arab, dia akan tahu. Sebab benda ni adalah berkenaan dengan Rasulullah, berkenaan dengan agama, berkenaan dengan Sunni, berkenaan dengan sebab kita sebut Prof kan. Acik terus sebut so.
Wa sallallahu ala nabi Tutup leher ada. ibnilah Hashim. Rasulullah Nabi Ibni Hashim. So, benda ni, dokumentasi seni kata lirik ni, you bring it to the Faculty of Languages, UMK ada, orang bahasa Arab ada PhD belakon, biar dia tengok. Bahasa Parsi gila situlah kita berharap benda ni boleh tu. belakon. Sebab benda tradisional ni memang kita tak faham. Saya ngaji di Jepun tahun 1992. Nyo heret ko seorang profesor tu kita tengok kabuki dengan Nuh. Saya ngaji bahasa Malaysia watashiwa Faruk Des. Ngaji hot very basic, my name is Faruk. Ki situ tak faham apa dia kata let's buy the bukan tiket. Dia beli gapo dia panggil tu? Bukan. Dia beli hok tulis dalam bahasa Jepun tu. Dia punya skrip tu, skrip kabuki Noh masa kita tengok tu, Noh Kyogen, dia beli skrip tu, dia jual skrip tu. Dan skrip tu setiap baris tu dia bahasa Jepun kuno. Setiap baris tu dia terangkan dalam bahasa moden ni. Jadi bila orang dengar tu orang faham, dia ni balah, dia ni gocah, mu kata mu jahat, mu kata aku baik. Jadi setangga tu orang Jepun. Sebab tu dia punya culture never ends, never die. Sebab they appreciate high cultured society. Sama juga dengan pak kita ni. Kalau tidak Pak Arung pun hok mana buat kajian ni, bawa pergi ke fakulti bahasa, ask those linguistic people to translate into our common language supaya kita faham. Sebab betul, kalau kita tak faham, kita nak menghargai lagu mana? Nak lagu mana? Jiwa tak masuk kalau kita tak faham dah. Kalau kita kenal reti nak jauh je. Nampak comel tapi tak kenal aku. Tak. Tapi kalau pergi dekat tengok, kecek, jodoh benar kecek dah. Jadi tak kenal maka tak cinta. Tak tahu bahasanya tak cinta. Sama juga dengan perkara-perkara lain, ya. Itu betul. Dia bahasa ni kalau kita ngaji kita kena kerak. Piecemeal baru kita boleh faham bahasa tu. Kenapa dia kata begitu, kenapa dia kata gitu. Tak ada hubung kait dia. Okey, terima kasih banyak. Minta maaf. Sama-sama. Terima kasih Yang Berhormat Mulia atas soalan tersebut. Ada soalan lagi? Mungkin satu soalan lagi sebelum saya boleh wrap up. Okey, silakan. Okey, terima kasih banyak kepada semua ahli panel. Terima kasih atas usaha Encik Rosnan atas usaha mendokumentasikan semua 25 buah lagu dan dalam bentuk buku dan sebagainya. Soalan saya namun demikian kepada Encik Harun. Encik Harun, saya nak tanya, sebenarnya berapa jumlah yang dululah back dalam 30-40 tahun lepas, berapa ramai tim pemain untuk dia punya kercing tu dan berapa ramai penari dia? Soalan pertama. Kedua, ada tak secara yang disampaikan secara lisan kan, maknanya semua 25 lagu tu disampaikan secara lisan, adakah yang berbentuk bertulis dalam bentuk manuskrip mentah dan sebagainya ke? Ada ke yang kita jumpa Encik Rosnan ataupun Encik Harun? Maknanya semua selama ni disampaikan dalam bentuk lisan ke 25 lagu itu? Itu. Okey, Pak Harun, pada 45 tahun lepas ada tak berapa ramai penari-penari masa tu? Ataupun pemuzik, berapa ramai? Kalau masa 40 tahun lepas, masa saya menari tu kan, kita ada penari tak kurang pada 20 orang. Begitu juga penyudik dalam 15 orang. 15 orang. Sebab kalau kita main ada kumpulan berapa kumpulan? Kumpulan satu kumpulan ni saja ya ada. Satu kumpulan. Tak berkembang. Tak ada pertandingan antara daerah-daerah, tak ada. Nak bertanding mana tak ada gu. Tak ada gu. Jadi documentation maksudnya adakah ada tak tulis ke masa tu? Sebab tu buat masa ni insya-Allah lah kita ada tulis dah 26 lagu tu kita ada tulis dah. Dah tulis. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni tak ada tulis. Cuma mulut sebab tu jadi selain tu dia berbeza tu. JKKN.
Dulu. Tak ada tulis lah. Tak ada Jadi tulis. terima- Melalui terima mulut, ke pakai mulut. Sebab masa saya menari dulu, kalau menari 12, pemuzik pun 12. Ya. Stop tu. Macam ini pada zaman dulu kita kebanyakan orang kita tak bersekolah. Betul. Sekolah sendiri. Jadi ada yang tak boleh menulis. Ya, betul. Ada yang tak boleh menulis. Dia hafal. Begitu juga Mak Yong. Mak Yong performer mostly tidak boleh membaca. Jadi mereka menyampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Ada yang boleh menulis, boleh tulis dalam bentuk Jawi. Boleh Rumi, dia orang tak boleh tulis. So saya dapat daripada guru saya pun, guru saya tidak boleh membaca. Jadi saya dengar, saya hafal, saya record. Tapi zaman dulu dia orang tak ada record, tak ada apa. Kalau pergi nyanyi-nyanyi kat depan tu, lupa, esoklah pula nak betulkan balik. Jadi itu ambil jangka masa yang lama. Begitu juga. Begitu Saya sama. nak dapat 26 lagu tu dalam 2 tahun lebih baru boleh 26 lagu. Kita Itu sekarang pun dah ada berjumpa. sistem banyak teknologi, handphone boleh record, boleh kamera dan video dan sebagainya. Tapi saya bersetuju dengan apa yang Prof Farouk mention tadi, yang maknanya rebana kercing ni across the years doesn't evolve. Tak jauh bezanya. Kalau dulu 12, sekarang ada berapa? 6 orang, 7 orang. Mana hak dulu juga hak yang faktor persekitaran ya. Iya, betul. Betul, saya setuju. Terima kasih. Terima kasih saya mengucapkan kepada panel-panel yang terlibat, kepada Tuan Rosnan, kepada Profesor Dr. Farouk Zakaria dan juga kepada Cik Harun Hassan ataupun lebih dikenali dengan Pak Suharun yang merupakan tokoh Rebana Kercing. Junjung kasih juga kepada yang berhormat mulia dan juga yang amat mulia kerana sudi hadir. Dan saya serahkan kembali majlis kepada pengacara kita yang cantik ni, Puan Amira Saila daripada UMK. Silakan. Terima kasih diucapkan kepada moderator dan juga panel-panel Scholar Talk The Loss of Rebana Kercing. Alhamdulillah, nampaknya program pada hari ini telah pun berlangsung dengan sempurna. Kami Jawatan Kuasa Kerja ingin menjunjung kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Laksmana Kelantan, Yang Amat Mulia Tengku Puan Laksmana Kelantan, Div-Div Kehormat serta tetamu yang hadir pada petang ini. Ke Majlis Perasmian Kelantan Exchange 2021 dan Scholar Talk with UMK The Lost Rebana Kercing. Bunga melur ditanam dara, teruna terpegun harun setaman, andai kata tersilap bicara, kemaafan jua patik pohon. Sekian dahulu, salam hormat dan Assalamualaikum. Keberangkatan Yang Berhormat Mulia Tengku Abdul Halim Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ibrahim Tengku Laksmana Kelantan dan Yang Amat Mulia Datuk Seri Diraja Tengku Sharifah Azwan Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalullah Tengku Puan Laksmana Kelantan bersama tetamu-tetamu kehormat bagi santapan petang. Terima kasih diucapkan.